أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Amat Arif Datuk Haji Ahmad Sbinuddin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah maghrib di Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. InsyaAllah sebentar saja lagi Yang Amat Arif Datuk akan menyambung kupasan kitab Tauhid Syarah Matan Ummul Barahin jilid 2. Tapi tadi Datuk nak buka dulu pada jemaah yang bertanya soalan pada kelas sebelumnya. Kalau dah masuk, minta utarakan semula soalan tu nanti insyaAllah. Tanpa melengahkan waktu lagi, dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk yang telah pun bersedia untuk membuka majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal masykurah Ya Amat Arif Datuk. Bismillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Rosniati binti Mansur, Pengerusi bersama barisan kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat, dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kita kesihatan, diberi kita kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini secara online bagi menyambung kuliah tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pertemuan kita ini, mengampunkan dosa-dosa kita dan menghidayahkan kita kefahamannya untuk terus kita mengukuhkan akidah kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan diri kepadanya insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kuliah tauhid yang lepas ada jemaah yang tertinggal, ada yang tertinggal penerangan saya berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Ia lanjutan daripada pertanyaan jemaah kita, sama ada zikir-zikir yang boleh mengukuhkan akidah. Alhamdulillah
dalam saya ingat pada malam ini saya nak ulas sedikitlah. Saya harap tak mengambil masa yang panjang. Untuk saya ulang sedikit bagi kefahaman kita bersama, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Dua kalimah syahadah kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ila akhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dibina Islam ini atas 5 perkara. Itu yang kita faham, rukun Islam 5 perkara tu. Disebut oleh Nabi dalam hadisnya, hadis sahih. Yang pertama syahadah, alla ilaha illallah. Mengucap 2 kalimah syahadah, yang ini pengakuan kita bahawa hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang layak disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan tenaik saksi bahawa tiada bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Dan sambunglah hadis tu, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, sampailah akhir. Tu 5 rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan fardu haji. Jadi Islam dibina yang asasnya ialah 2 kalimah syahadah. Inilah yang paling penting. 2 kalimah syahadah inilah yang membuktikan kita adalah orang Islam. Sekurang-kurang pada zahirnya kita adalah orang Islam. Sebab itu apabila orang bukan Islam nak masuk Islam, diwajibkan dan disyaratkan untuk mengucap 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab, setelah difahamkan maknanya terlebih dahulu. Tapi mengucap 2 kalimah syahadah ni mesti dalam bahasa Arab. Walaupun dia tak faham, tetapi pada kebiasaannya difahamkan terlebih dahululah maksud 2 kalimah syahadah. Bagi kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bab tauhid ini wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Mengimani, beriktikad dan mengimani bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan yang wajib kita ketahui sebanyak 20 sifat. Sebab itu kita mengaji sifat 20. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Inilah dia i'tiqad yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi 41 i'tiqad inilah yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Kalimah syahadah yang pertama. Dan 9 lagi i'tiqad, simpulan akidah yang wajib kita faham dan imani, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 9 campur 41 tadi, jadi 50. Inilah 50 i'tiqad yang wajib kita sebagai pengikut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar dan faham. Belajar dan faham sebagai salah satu jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sifat-sifatnya, dan mengimani kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga melalui sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus bagi Rasul. Inilah yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah. Sebab itu ini menjadi syarat tadi, menunjukkan keislaman kita. Dan jadi wajib dibaca dalam tahiyat kita. Menjadi wajib dibaca dalam tahiyat
awal dan dalam tahiyat akhir kita ya. Menjadi rukun ya. Menjadi rukun ya dalam solat kita, yang salah satunya itu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dalam solat. Di luar solat dijadikan zikir. Ya. Dijadikan zikir di luar solat. Ya. Pengakuan kita yang kita faham tadi dari pengajian kita, sifat 20 yang wajib kita belajar, 20 yang mustahil, 1 yang harus, termasuk ya sifat bagi Nabi tadi. 50 i'tiqad yang kita belajar ini perlu dimantapkan dengan kita zikir ya, sebagaimana yang saya sebut dalam kitab-kitab disebut ya, supaya kita melafazkan ya zikir ini. Sebab itu dalam tariqat sufiyah ya, tariqat sufiyah diijazahkan zikir ini ya, termasuk la ilaha illallah ya, diijazah oleh guru yang mursyid, guru yang memimpin tariqat itu ya, kepada ya anak murid ya yang nak beramal ya, yang menjadi ahli, yang kadang-kadang bukan semua orang ya, bukan semua orang yang dapat rezeki menjadi ahli ni ya. Kadang-kadang apabila dibawa, saya ingat dulu masa saya mula-mula dibawa untuk menerima ijazah tariqat Ahmadiyah, dibawa oleh guru saya almarhum Tuan Lebay Alias ya. Jadi nak ambil ijazah tariqat Ahmadiyah ini, waktu itu khalifahnya di kawasan Asia Tenggara inilah adalah Syekh Sidi Abdul Hamid ya, iaitu bapa saudara kepada almarhum Mufti Syekh Murtada ya, yang waktu itu bermustautin di Singapura ya. Dan saya dibawa oleh almarhum guru saya, pada mulanya bukan pergi terima ijazah lagi ya, dilatih dahulu ya, zikirnya, istighfarnya macam mana, salawatnya macam mana, dan juga zikirnya la ilaha illallah itu ya. Dalam majlis-majlis zikir yang kita panggil di peringkat di kawasan yang almarhum guru saya diberi kebenaran ya oleh gurunya ya, iaitu di kawasan Kuala Pilah ya. Dan setiap malam Jumaat kami hadirlah ya, setiap malam Jumaat ketika saya cuti, saya tak ingat di masa di Kolej Islam, di Kolej Islam Kelab ya, dibawa untuk dilatih kita berzikir ya, bagaimana nak mula zikir, bagaimana kaifiatnya ya, diajar. Kemudian itu dipanggil haul ya, haul zikir ataupun haul ni maknanya perhimpunan lah ya, perhimpunan kecil ya. Kalau yang haul yang besar haul lah ya, haul juga ya. Kemudian bila dah beberapa waktu ya, kita pun tak tahulah, mungkin tuan guru ni Allah Taala ilhamkan ya, untuk terima ijazah tariqat Ahmadiyah ni pada waktu yang sesuai lah ya, waktu yang sesuai. Termasuklah saya dan beberapa orang waktu itu kami adakan zikir tariqat Ahmadiyah ni di Malaysia ni diadakan di beberapa buah tempat termasuk di Merlimau Melaka, di Port Dickson di Seremban dan sebagainya lah ya. Dibawa waktu itu saya di Masjid Jami' Port Dickson Masjid Jami' Port Dickson, solat maghrib berjamaah ya. Biasa nak ambil tariqat ni hari Khamis malam Jumaat ataupun subuh Jumaat ya, nak terima tariqat ni ya. Jadi kita pada malam tu, malam Jumaat lepas maghrib diadakan majlis zikir ya. Diadakan majlis zikir, lepas majlis zikir solat Aisyah
Dan lepas solat Isyak itulah sebelum jamuan makan, tuan guru saya ni bawa lah saya dengan beberapa orang ni untuk terima ijazah tarikat. Jadi zikir, antara zikir yang ijazah ialah zikir la ilaha illallah. Bagi orang tarikat, zikir yang diijazah oleh guru tarikat ini, oleh syekh tarikat ini adalah satu jalan untuk membersihkan hati. Seperti yang ditanya oleh ahli jemaah kita tu. Dan kita nak berzikir ni, kita pun kena faham juga. Nak kena faham. Yang pertama, kita nak faham tauhid tadi. Faham yang kita dah belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nak bawa kefahaman tauhid itu dalam zikir kita. Nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya lah. Memanglah susah. Mula-mula memanglah susah. Yang mustahak kita faham bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada yang sebenarnya mawjud melainkan Allah. Tiada sebenarnya yang maha berkuasa melainkan Allah. Itu yang kita nak i'tiqadkan, yang kita nak faham, yang kita nak marifahkan dalam zikir kita tu. Keseluruhannya kalau boleh lah, keseluruhan 20 sifat itu kita nak bawa dalam zikir kita itu. Perlahan-lahan lah. Berlatih perlahan-lahan insya-Allah. Bila kita faham begitu, dalam zikir kita itu nak mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menafikan Tuhan lain yang ada sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tak ada tapi tetap dinafikan. Kita nafikan dalam la ilaha illallah, kita nak isbatkan hanya Allah saja. Tak ada Tuhan lain yang wajib disembah, yang layak disembah. Yang tertumpu makhluk kepadanya. Itu yang kita zikirkan. Saya ulang sedikit kaifiat yang saya pernah nyatakan dahulu. Bila kita lafaz zikir la ilaha illallah, dalam hati kena sambung. Sebab asalnya dua kalimah. Dua kalimah iaitu asyhadu an la ilaha illallah kalimah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, satu lagi kalimah. Ataupun la ilaha illallah, satu kalimah, Muhammadun Rasulullah, satu lagi kalimah. Jadi bila kita lafaz zikir, kita lafaz la ilaha illallah. Jadi Muhammadur Rasulullahnya di mana? Itu yang kita sambung dalam hati. Bagi memudahkan kita berzikir. Ini yang diajar oleh almarhum guru saya lah. Almarhum guru saya, guru yang lain lah, iaitu bapa saudara saya sendiri, seorang tuan guru di selatan Thailand yang telah meninggal dunia sebelum Covid, pada bulan Ramadan tahun 2019, sebelum Covid. Bila mengajar kaifiat berzikir, itu cara yang sebetulnya. Dia ada kitab yang dirujuk, tak silap saya nama dia Ayqazul Himam. Bagaimana para sahabat diajar oleh Nabi SAW. Itu cara berzikir kita. Dilafaz la ilaha illallah, dalam hati sambung Muhammadur Rasulullah. Sebab disebut oleh almarhum guru saya, dua kalimah syahadah ni tak boleh bercerai tanggal. Tak boleh bercerai tanggal. Maknanya kita dua kalimah syahadah inilah pegangan kita yang termasuk dalam 50 i'tiqad tadi ni. Kena sempurna kedua-duanya. Tapi bagi memudahkan zikir, kita lafaz la ilaha illallah sahaja dan dalam hati disambung Muhammadur Rasulullah. Itu dalam bab melafazkan zikir la ilaha illallah. Dengan kefahaman tauhid yang kita ada tadi, sekurang-kurangnya waktu kita melafaz la ilaha illallah itu kita nak i'tiqadkan hanya Allah lah Tuhan kita. Seolah begitu. La ilaha illallah, dalam hati sambung Muhammadun Rasulullah. Muhammad sebagai pesuruh Allah. Kemudian
berapa kali nak zikir. Ini terpulang kepada kita lah. Jika mengikut syarat ijazah tariqat ini, ya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Ya. Cuma setengah tariqat, ya, tariqat sufiah mensyaratkan jumlah-jumlah yang tertentu. Ya. Contoh, tariqat yang saya terima di selatan Thailand, ya, guru kepada guru saya tadi, guru kepada bapa saudara saya tadi ni, dia suruh zikir sebanyak sekurang-kurangnya 300 kali, ya, sehari semalam. Ya. Istighfar sekurang-kurang 70 kali, membawa kepada 100 kali. Selawat pun sama. Ya. Nah. Jadi itu jumlahlah yang sepatutnya kita lafaz zikir ni sehari semalam. Ya. So sekurang-kurang kita orang awam. Masa pula, masa nak berzikir ni bila? Yang afdal, yang biasa para ulama lafazkan berzikir ini biasanya lepas maghrib ataupun lepas isyak, ya, ataupun lepas subuh, ya. Lepas maghrib dan lepas isyak biasa pada kebiasaannya, ya. Lepas maghrib dan lepas subuh, ya. Lepas maghrib dan lepas subuh. Dan bagi kita ni, ya, mungkin ada kesempatan, ya, untuk bangun tahajud, bolehlah kita beramal dengan zikir tadi ni, ya. Bagi mencukupkan sekurang-kurangnya kita berzikir sehari semalam 300 kali, ya, sehari semalam, ya. Dan kalau boleh, maknanya bukan kalau boleh, wajib lah, tak boleh tinggal tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, ya. Kalau para tuan guru kita dulu ni, dia mensyaratkan 40 hari tak boleh tinggal. Sebab apa 40 hari tak boleh tinggal? Sebab bila 40 hari tak tinggal itu, insya-Allah dia jadi mantap dan dia insya-Allah akan berterusan istiqamah. Ya. Jadi kalau kita nak yang sebetulnya memang tak boleh tinggal. Ya. Bila kita dah beramal ni, kita kena mujahadah lah, ya, bersungguh-sungguh. Mujahadah ni maknanya kita lawanlah betul-betul sampai bagi jadi, ya. Bagi jadi maknanya kita tetap macam kita solat 5 waktu lah. Mula-mula dulu kita semayang masa kita kanak-kanak tu banyak yang tinggal, kan. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak, ya. Sampailah mantap kita tak pernah tinggal dah solat. Alhamdulillah. Ya. Kecuali kadang-kadang kita sakit, kan. Tak dapat nak solat, ya. Wajib qada lah, ya. Waktu sakit pun wajib solat, ya. Tapi kadang-kadang mungkin sebab dulu kita tak belajar solat waktu sakit, tertinggal solat kita. Kita pergi orang kenduri kahwin, tertinggal solat kita, kan. Ya, wajib qada, ya. Jadi mustahak kita istiqamah, ya, berjihad ataupun bermujahadah. Itu dipanggil mujahadah tu. Mujahadah ni asal perkataannya jahadah, bersungguh-sungguh. Berjihad ni pun bersungguh-sungguh, maksudnya sama je, ya. Dalam perkataan ataupun dari segi tata bahasanya berlainan lah, ya. Berlainan. Yang mustahak kita faham mujahadah. Nak dapat istiqamah ni kena mujahadah, bersungguh-sungguh. Lawan, apa nak lawan? Lawan nafsu kita lah. Yang pertama, lawan letih, lawan mengantuk, ya. Lawan mengantuk dan sebagainya. Puan Latifah Azbir, angkat tangan. Boleh saya tanya sikit, Ustaz? Ya, ya. Maknanya kita berselawat yang 300 tu termasuk zikir la ilaha illallah. Ya. Zikir, hanya zikir la ilaha illallah 300. Sekurang-kurang kita orang awam. Maknanya bukan bercampur dengan tahmid, tak ada. Tak ada. Istighfar lain lah. Istighfar lain lah. Okey, terima kasih, Ustaz. Sama. Bagi yang nak mula lah, saya bagi tips sikit lah. Bagi yang nak mula zikir ni, sebelum ni mungkin tak pernah buat. Kita mula dengan
50 kali pun okey. Ya, 50 kali, kemudian naik 70 kali. Ya. Tengok yang macam mana. Ya. Yang mustahak, kita nak mula zikir berapa. Ya. Saya ingat dulu bila saya jadi imam di surau saya, 2-3 tahun yang lepas lah. Saya kalau lepas maghrib atau lepas subuh saya jadi imam, saya bawa zikir mula-mula 70 je. Saya bawa 70 kali. Sebab kalau lama kan nanti takut orang lari pula kan. Orang tak boleh nak tunggu, tak boleh nak sabar. Sebab maklumlah mula-mula. Ya. Itu terpulang pada kita lah. Pulang pada kita. Jika kita tahajud, kita dah ada berkeupayaan untuk bangun tahajud, itu atas kita lah. Kita nak mula berapa? 70 atau 100. Tak apa, mula dengan jumlah yang rendah. Mula dengan 70, lepas maghrib, 70 lepas subuh. Kan? Dah 140. Baki ni ada berapa lagi? 160 lagi. Carilah masa. Carilah masa. Setiap lepas solat fardu, atau kita azam nak cukupkan 300 tu dalam solat tahajud. Saya dah bagi tahu dulu, petua nak beramal mesti mula dengan istighfar. Mula dengan istighfar. Kalau kita terima ijazah tarikat ni, sebaik-baiknya lah, kita hadiah dulu Al-Fatihah kepada guru-guru yang ijazahkan tarikat. Sampailah kepada Rasulullah. Sebab itu kalau boleh kita niatkan, jamakkan je kepada guru-guru, kepada Rasulullah dululah. Dan sekalian guru-guru kita, kita ijazah Al-Fatihah. Lepas tu kita istighfar. Kita niatlah istighfar, kita nak mula contoh 25 kali. Ataupun 50 kali. Ataupun 70 kali juga. Boleh. Saya ingat dulu saya mula-mula lah bila nak belajar bangun tahajud ni. Saya istighfar tak silap 70 kali. Salawat sama juga 70 kali, dan zikir ni 100 kali. Mula-mula kan. Tak apa, dengan ringan dulu. Jadi tipnya apa dia? Nak istiqamah tadi. Macam mana? Apa nak buat? Kita buat yang itu dulu. Yang kita mampu lah. Kalau kita mampu 50, kita buatlah 50. Tengok berapa bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin dah 6 bulan. 6 bulan dah mantap dah. Contoh, 6 bulan tu dah mantap. Kita naiklah. Daripada istighfar 70 kali tadi, naik 100 kali. Contoh. Ataupun daripada 50 naik 70. Zikir sama juga. Begitulah. Dan kita amal. Okey. Daripada 70 tadi kita zikir naik 100 kali lah kata. Fasa yang kedua. Mungkin ambil masa 3 bulan ke 6 bulan juga lagi. Dah mantap. Dah mantap dah. Okey. Setahun dah kata kita ni tahajud contoh ni kan. Setahun tahajud. Takkan masih 50 lagi. Takkan masih 70 lagi. Kan? Dia dah mantap, kita naik lah. Itu atas kita sendiri. Jangan paksa. Jangan terlalu memaksa. Bukan tak boleh paksa, memang kena paksa sebenarnya. Mujahadah tadi maknanya kena paksa lah tu. Kita lawan mengantuk. Lawan mengantuk, lawan malas, apa lagi? Lawan nafsu kita tu. Memang kena lawan, itu nama dia mujahadah. Itu tip dia. Maknanya sampai kita rasa dah yakin, kita tambahlah sikit. Walaupun 10 kali kita tambah, tak ada masalah. Sebab ingat pesan Nabi SAW, 3 golongan. Yang pertama, golongan yang rugi. Golongan yang celaka. Yang kedua, golongan yang rugi. Yang terpedaya. Yang ketiga, golongan yang beruntung. Siapa golongan yang celaka ni?
hari semalam lagi baik daripada hari ni. Itu golongan yang celaka dalam hadis Nabi sebut. Ya. Semalam lagi okey daripada hari ni. Itu maknanya celaka kita. Ya. Teruk sangat kita. Semalam pula lagi baik. Ya. Golongan yang terpedaya semalam dengan hari ni sama je. Ya. Semalam dengan hari ni sama je. Ya. Itu golongan yang terpedaya. Golongan yang beruntung besok lagi baik daripada hari ni. Hari ni lebih baik daripada semalam. Itu orang yang beruntung. Dalam konteks kita nak mujahadah ni, kita nak dapatkan yang besok tu mungkin kita ambil masa 6 bulan tak apa. Esok lebih baik daripada hari ni tu, itu atas kita lah nak tentukan. Kita rasa kita dah kuat sikit, 3 bulan lepas kita beramal, kita nak tambah. Tambahlah sikit-sikit. Jangan kita tambah sampai 1000, minggu depan tak buat dah. Ataupun rasa malas nak buat dah. Itu kita balik jadi golongan yang celaka Nabi sebut tadi. Wal-iyazubillah. Ini caralah tip yang ni. Ya. Jadi hadirin sekalian, apa pun kita cubalah. Ya. Kita usahalah yang semampu kita. Sebab kita pun umur dah berapa kan? Saya tahun ni dah umur 56 dah. Tak tahu ada banyak masa lagi yang ada kan. Jadi kita ni lah, kita lawan lah. Walaupun mengantuk, nak bangun tahajud, dapat tahajud setengah jam pun alhamdulillah tunggu subuh kan. Ingat almarhum tok saudara saya lah. Mungkin saya pernah cakap di sini. Almarhum tok saudara saya. Dia dulu imam di kampung saya lah. Sebelum arwah bapa saya dilantik jadi pegawai masjid, almarhum tok saudara saya ni, dia pun mengaji pondok di selatan Thailand, di Patani. Kadang-kadang waktu cuti sekolah saya kadang-kadang pergi borak-borak dengan dia, pergi ziarah, cuti sekolah masa saya di sekolah agama dulu. Waktu tu pun dia dah tua dah, dah 70 lebih, 80 umur. Bila Tuan Guru ni, Tuan Haji Abdul Latif nama dia, berbual-bual dengan dia, kadang-kadang terkeluarlah cerita-cerita yang kadang-kadang kita rasa pun rasa takjub lah dengan dia. Contoh dalam bab zikir tadi ni. Kita zikir, tasbih kita 100 kan? 100. Apa yang almarhum ni buat, dia ambil tasbih tu, dijadikannya tasbih tu dicampur-campur jadi 500. Sebenarnya satu belit tasbih tu 500 jumlah dia. Tanya Tok, kata, dia bangun tahajud kan. Orang ngaji pondok ni memang tahajud ni memang tak tinggal. Berapalah semalam tu berzikir? Saya tanya. Adalah dia kata, 5-6 kali bolit dia kata. Mana 5 lilitan, 5 atau 6 lilitan. Maknanya jumlah berapa? 500 kali 6, 3,000. Ini asuhan orang pondok lah. Allahu Akbar. Okey, kita sambung balik ya. Ini asuhan orang pondok ya. Maknanya dia bertahajud, dia zikir la ilaha illallah saja 3,000. Ya. Sebab itu kita tak heranlah orang-orang macam ni Allah Ta'ala kurniakan kelebihan pada dia. Sebab dia berzikir beribu-ribu satu hari. Kita nak zikir 100 kali pun susah. Susah. Sebab apa? Sebab nafsu kita, sebab dosa kita, sebab kita jadi malas. Dosa ni yang sebab kadang-kadang kita jadi malas tu sebab dosa kita sebenarnya. Kan? Susah kita nak lawan. Rasa mengantuk, nak bangun tahajud ni bukan main kan. Nak hilangkan mengantuk tu, nak lawan. Tapi itu nama dia mujahadah tu, kita lawan. Bila lawan, bila dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya-Allah lama-lama jadi mantap lah. Seolah bila tertinggal sekali, kita rasa menyesal. Ya?
tertinggal sekali tahajud, kita rasa menyesal. Itu dah maknanya dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dah ada dia punya tu, ya. Mungkin Allah Taala nak bawa kita, nak bimbing kita, ya. Kita ni nak jadi baik ni pun bukan sebab usaha kita sebenarnya, ya. Sebab dengan ihsan dan rahmat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita kena yakin gitulah. Jangan ingat sebab kita beramal banyak, zikir banyak, bukan, ya. Kita nak dapat taufik, inayah, nak dapat rasa khusyuk dalam ibadah, nak dapat istiqamah, itu semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mustahak kita belajar dan bermujahadah, kita cuba amal apa yang kita faham dan kita cuba istiqamah. Itu yang mustahak. Ini dalam bab zikir tadi ni. Ya. Mudah-mudahan sebab apa kita zikir la ilaha illallah ni, ya. Yang saya sebut dalam kitab Aqidatun Najin, sekurang-kurangnya 300 kali sehari semalam. Ya, kita zikir la ilaha illallah ni. Ya, mudah-mudahan besok masa kita nak mati, ya, oleh kerana kita zikir ni tiap-tiap hari. Ya, lepas subuh, lepas maghrib, waktu tahajud, kita lafazkan zikir ni. Mudah-mudahan besok kita nak mati tu dapat kita mengucap, dapat kita melafazkan kalimah, syahadah kita, ya. Sekurang-kurangnya dapat kita menyebut Allah ataupun la ilaha illallah, ya. Itu yang kita nak sangat sebenarnya, ya. Kita cita-citalah insya-Allah, ya. Sebab itu kita nak latih dan biasakan istiqamah diri kita dengan zikir ini, ya. Mudah-mudahan zikir itu tadi dapat memantapkan akidah kita insya-Allah, ya, menguatkan iman kita insya-Allah, ya. Dia ada kena mengena lah di samping yang lain tu. Mungkin kita kena cek balik lah, ya, ibadat-ibadat kita yang lain, ya. Ibadat-ibadat kita yang lain, ya. Sebab ada dua syarat ibadat kita diterima, ya. Ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, syaratnya ibadat yang kita buat tu mestilah betul mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW ataupun yang dipandu oleh para ulama. Rukun dia, syarat dia, sah batalnya kita tahu, ya. Itu, ya. Dua syarat. Ikhlas kerana Allah dan betul berbetulan mengikut syariat, mengikut yang diajar oleh dalam agama, ya. InsyaAllah lah, ya. Jadi saya ingat panjanglah saya ni cakap 40 minit dah rupanya, ya. Cerita la ilaha illallah tadi. Ada banyak lagi sebenarnya, ya. Ada banyak lagi, kalau nak didetailkan lagi panjang. Saya ingat pada malam ni cukuplah sekadar tu. Jadi saya pesan juga pada diri saya dan hadirin hadirat sekalian, kalau boleh zikir ni jangan tinggal, ya. Sekurang-kurang 300 kali, ya, sehari semalam. Mana yang belum ada ijazah tarikat ni, saya cadangkanlah. Saya cadangkan supaya carilah guru, ya. Carilah guru yang mursyid tarikat yang muktabar, yang diiktiraf, ada senarainya di Jabatan Mufti, ya. Di Negeri Sembilan ni tarikat Ahmadiyah lah yang masyhurnya, ya. Kalau di Selangor tarikat Naqsyabandiyah, kalau sebelah utara tarikat Syatariyah, ya. Ini antara tarikat-tarikat yang muktabar, ya, yang diiktiraf dengan zikir-zikir yang maksur, ya. Istighfar, salawat, zikir, tasbih dan sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat teruslah, ya. Yang dah mula mengamalkan zikir ni teruskanlah, ya. Jangan tinggal, ya. Jangan tinggal, insya-Allah kita terus istiqamah insya-Allah. Jadi saya kira itu setakat itu dulu berkaitan dengan zikir la ilaha illallah. Kita masuk balik pada kuliah kita, ya. Syarah Matan Ummul Barahin,
yang dikarang oleh Dr. Rusli Mazlan bersama rakan-rakan yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Malam ni muka surat 100 kitab jilid yang kedua Syarah Matan Ummul Barahin jilid yang kedua muka surat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala فلأنه لو لم يكن واحدا لزم أن لا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. Maksudnya, ada pun bukti wajib esa bagi Allah Ta'ala kerana sekiranya diandaikan dia bukan esa, tentulah tidak wujud sesuatu pun daripada alam ini kerana pasti lemahnya Allah Ta'ala pada ketika itu. Ini mustahil. Syarah matan. Dalam matan yang dibacakan tadi, matan di atas, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan berkenaan bukti secara akli, di hukum akal, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah kita biasa lalu baca qul huwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Ikhlas yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Tuhanku Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Esa. Maha Esa, iaitu tidak berbilang-bilang. Jadi dalam syarah ni disebut yang bawah tu, esa, kalimah esa di sini dapat dilihat daripada 3 sudut. Esa ataupun tunggal. Esa di sini dapat dilihat daripada 3 sudut, iaitu esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita dah syarah panjang dulu ketika kita membaca sifat wahdaniyah. Cuma pada malam ini dalam kitab ini pada muka surat 100 ini nak dibahas dari segi hukum akal. Hukum akal. Dulu kita dah sebut dari segi hukum nakal dia, hukum syarak dia. Termasuk juga yang kita bahas juga dalam di segi hukum akal dia. Jadi dalam kitab ni didatangkan balik semula dalam syarah Matan Ummul Barahin ni untuk menguatkan kefahaman kita dari segi akalnya, segi hukum akalnya, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zat, pada sifat, dan juga pada perbuatan. Sesiapa yang menolak sifat ini, sifat esa Allah Ta'ala, bererti dia telah mensabitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan berbilang-bilang. Ini lawan dia, berbilang-bilang, mustahil. Sama ada berbilang-bilang pada zat, pada sifat atau perbuatan. Hal ini mustahil sebagaimana hujah serta keterangan yang telah kita ketahui dalam perbahasan yang lalu. Dalam jilid yang pertama kita dah bahas panjang. Sifat wahdaniyah. Bagaimana mengesakan Allah pada zat, pada sifat, dan juga pada perbuatan. Selanjutnya Al-Imam As-Sanusi juga menjelaskan bahawa paragraf seterusnya bahawa wujud alam semesta beserta isinya yang dicipta dengan begitu hebat dan teratur ini menjadi bukti utama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Esa. Hal ini kerana jika ada sekutu bagi Allah, nescaya segala isi alam yang terdiri daripada jirim maupun arat ini mustahil wujudnya. Sekali baca macam tak faham. Macam mana, apa pula kaitan dengan wujudnya alam ini dengan esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segi hukum akal. Imam Sanusi menjelaskan bahawa wujud alam semesta beserta isinya yang dicipta ini yang begitu hebat teratur menjadi bukti utama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Esa.
Macam mana kita nak faham ni sebenarnya? Macam mana kita nak mensabitkan dengan wujudnya alam ini dengan nak kaitkan betul. Ya, betul lah Allah Ta'ala ni Maha Esa. Ya, esa daripada segi zatnya, esa daripada sifatnya, ya, esa di sudut perbuatannya. Ya, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Macam mana kita nak faham ni? Segi hukum akal ni. Wujud alam ini menjadi bukti wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana pula wujud alam ini menjadi bukti Allah Ta'ala itu Maha Esa pula? Dulu bila kita sabitkan dari segi hukum akal, mustahil alam ini terjadi dengan sendiri. Mesti ada yang mencipta, sebab alam ni begitu hebat. Langit tak ada tiang, ya? Bumi luas terbentang, laut, ya? Lautan yang kita tak dapat nak fahami rahsia-rahsianya. Begitu hebat. Alam tumbuhan lagi, alam haiwan lagi, ya? Alam di bawah bumi lagi, alam langit lagi, ya? Tak masuk lagi alam malaikat, alam lafud, alam jabarut, ya? Tak masuk lagi, ya? Alam jin dan manusia pun kita tak dapat nak fikir. Hebatnya Allah Ta'ala jadikan alam ni. Ya? Mustahil alam ni terjadi dengan sendiri. Mesti ada yang, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalil akalnya, ya, kita faham dah, tak wujud alam ini kecuali dengan wujud Allah. Ya? Sebab wujud Allah lah, dengan adanya Allah lah yang Maha Mencipta yang menjadikan alam ini. Sebab mustahil alam ini boleh ada dengan sendiri. Itu dari segi nak mensabitkan hukum akalnya tentang kewujudan sifat wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana pula kita nak faham sekarang dengan wujudnya alam ini menjadi dalil akal esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala bersifat esa, tunggal. Ya, tidak ada sekutu. Sebab itu kita nafi dalam kalimah la ilaha illallah tadi ni. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nafi. Ya, saya sebut dulu siapa yang mengaji bahasa Arab, la ini itu la nafi. La nafi lil jinsi. Maksudnya dalam bahasa Arab, kaedah bahasa Arabnya, nak menafikan ada sejenis lain pula Tuhan yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Ada ke tak ada? Tak ada. Itu yang kita nafikan. Memang tak ada. Illallah, kecuali hanya Allah satu itulah. Ya? Inilah dalilnya yang kita nak mengesakan Allah Subhanahu Ta'ala tu. Sebab apa? Kalau ada dua Tuhan, maka lemahlah dia. Segi hukum akal dia. Kalau ada dua Tuhan, dia nak menciptakan alam ini, dia kena minta tolong pula lagi pada Tuhan yang satu lagi. Ini mustahil. Ya? Akal kita tak terima. Ada pula Tuhan, kita dah sebut dulu, kita dah bahas panjang tu. Adalah pula Tuhan yang jaga langit, ada pula Tuhan yang jaga bumi. Kan boleh bawa bergaduh, kan? Tuhan di bumi kata kepada Tuhan langit, apa pasal tak turun hujan? Kan? Ni dah kering kontang dah ni. Ya? Kalau ini andaian sajalah, ya, cerita dongeng. Ya? Jadi akan bergaduh. Ya? Akan bergaduh. Ya? Yang Tuhan langit marah Tuhan bumi, Tuhan yang di bumi marah pada Tuhan langit. Ya? Mustahil. Akal kita tak boleh terima Tuhan yang berbilang-bilang ni. Ya? Kemudian satu lagi, jika Tuhan ni berbilang-bilang, ada 2, 3 Tuhan dan sebagainya, menunjukkan kelemahan. Ya? Lebih daripada satu Tuhan ni menunjukkan lemah. Sebab dia kena minta pertolongan Tuhan lain pula. Nak cipta langit, Tuhan lain. Nak cipta bumi, Tuhan lain. Nak cipta laut, Tuhan lain. Itu itu lemah. Ya? Sebab itu wajib esa tu. Wajib tunggalnya Allah Ta'ala. Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zatnya. Pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu memang bersifat esa. Baru akal kita boleh terima. Hebat. Betul. Barulah jadi Tuhan.
Seolah-olah bahasa kasarnya, bahasa mudahnya, bahasa senang kita nak fahamnya, dia seorang-seorang je dia boleh takbir seluruh alam ini. Itu baru betul Tuhan. Kalau dia berbilang, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sebab dia nak kena minta tolong pula pada Tuhan satu lagi. Mustahil. Mustahil pada akal kita. Tu jadi dalil akal tu. Jadi dalil akal. Kemudian, sebab yang berbilang-bilang ni makhluk kan. Sebab kita ni lah yang berbilang-bilang. Orang yang kita ni contoh apa yang saya nak sebut ni, pasal berkaitan dengan tadi asa pada zat, asa pada zat, kita makhluk ni berbilang-bilang, asa pada zat ni satu hal, dan asa pada zat ni kita bagi kepada kepahaman kita tu kepada dua, iaitu asa pada zat yang pertama kita nak mengesakan Allah SWT tu dia tidak berjuzuk. Macam kita ada tangan, ada kepala, juzuk atas, juzuk bawah, abdomen kan, juzuk tengah, itu kan berjuzuk-juzuk. Kita manusia ini makhluk. Ini maknanya itu dah jadi berbilang-bilang. Kita ada dua tangan, ada dua kaki, ada satu kepala, ada dua telinga, ada dua mata. Kan berjuzuk-juzuk, berbilang-bilang. Allah Ta'ala mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbilang-bilang. Kemudian kita nak asalkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi juga, yang baru kita nafi tadi ni, ada pula Tuhan lain yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ada dua aspek ada dua aspek. Sebab itu dalam ayat Al-Quran bila disebut wajah Allah, itu adalah ayat mutasyabihat. Bila disebut dalam Quran tangan Allah, itu adalah ayat kesamaran, ayat mutasyabihat. Sebab itu kena ditakwil, kena ditafsir yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Jadi sebab itu yang ditanya dalam kuliah yang lepas, bila Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, yang golongan puak sebelah sana tu yang mengatakan betul lah, kata ditafsirkan begitulah, memang Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Bukankah meletakkan tafsiran, takwilan begitu menjisimkan Allah? Allah Ta'ala perlu tempat pula nak bersemayam. Allah tak perlukan tempat. Kita manusia yang perlukan tempat, perlukan ruang, perlukan apa lagi? Sudut tertentu. Perlukan ni, macam saya duduk atas kerusi ni, mengambil ruang di atas kerusi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil ruang, tidak perlu duduk di atas arash, tak perlu. Tidak ada kita panggil apa? Tak ada keperluan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bersemayam di atas arash. Jadi sebab itu apa makna Allah Ta'ala bersemayam di atas arash? Sebab itu ditakwil maknanya nak menunjukkan ketinggian, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja sebenarnya, untuk menunjukkan ketinggian. Begitu juga lah dalam Al-Quran, wajah Allah, tangan Allah. Kalau ditafsirkan sebegitu sahaja, silap-silap jadi syirik kita. Kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Nanti orang terbayang pula, tangan Allah ni macam tangan kita ke? Wajah Allah ni macam wajah kita ke? Mustahil. Mustahil. Jadi itu dah bercanggah dengan akidah kita. Sedangkan mustahil, laisa kamitslihi syai'un.
tidak menyerupai sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita dibayangkan ataupun diberi bayangan oleh syaitan dan sebagainya yang nak menyesatkan kita, ya. Ni berhati-hatilah, ya, berhati-hati. Ini mengesakan Allah, ya, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat. Kita ada sifat, kita manusia pun diberi sifat, ya, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha melihat. Kita Allah Taala beri melihat, diberi kita melihat dengan perantaraan mata. Ya. Allah Taala Maha mendengar. Kita manusia diberi sifat mendengar dengan perantaraan telinga dan semua alat ni lah. Keping telinga, gegendang telinga, banyak komponen yang terlibat, ya. Kalau kita belajar sains lah, ya. Kalau kita belajar mata bab sains ni ada korona dia, ada apa, retina, apa benda dia punya tu dalam tu, kan? Ada mata putih, ada mata hitam, ada dia punya saraf-sarafnya, macam-macam komponen. Ya, kalau dikaji mungkin dia punya saraf tu ratus ataupun ribu, kita pun tak tahu, ya. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, tidak memerlukan mata, tidak memerlukan telinga nak mendengar. Ya, sifat kudrat. Allah Ta'ala beri kita sedikit pinjam sifat kudrat, kekuatan untuk tangan kita boleh pegang, boleh angkat, melalui tangan. Ada kaki nak berjalan, ya, melalui perantaraan kaki boleh berjalan. Ya, mulut boleh bercakap, hidung boleh menghidu, ya. Ada perantaraan-perantaraan, ya, alat yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, sebahagian tubuh kita. Sedangkan Allah SWT tak perlu semua tu. Nampak, ya? Sifat kudrat tadi ni. Macam mana nak mengesakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrat. Saya, okey, tangan kanan ambil cawan. Saya gunakan sifat kudrat yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk saya pegang tangan, nak pegang cawan. Ini sifat kudrat. Kemudian saya ambil pen guna tangan kiri. Satu lagi kudrat. Nampak? Dua kudrat. Kudrat tangan kanan, kudrat tangan kiri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala atas sifat iradahnya dan kudratnya, ya, sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala jadikan hujan lebat, ya, di petang tadi di Putrajaya contohnya. Di Seremban tak hujan. Dengan kudrat apa? Dengan satu kudrat itu saja. Ya, dengan satu sifat kudrat itu saja Allah Ta'ala dalam masa yang sama di Seremban tak hujan, di Putrajaya hujan lebat. Ya? Nampak? Ya? Di mana lagi? Ya? Di Pahang berlaku banjir. Di Pulau Pinang tak banjir. Ya, contoh, ya kan? Dengan kudrat yang sama. Ya? Itu kita mengesakan sifat nama. Itu cara di segi hukum akalnya kita nak mengisbatkan, mensabitkan sifat kudrat, sifat esa Allah Subhanahu Wa Taala pada kudrat, pada sifatnya. Itu cara dia. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Kita makhluk tadi ni guna pelbagai kudrat. Saya pun mampu dua je. Ambil dua barang je. Satu barang tangan kanan, satu barang tangan kiri. Itu pun dah guna dua kudrat dah. Kudrat tangan kanan, kudrat tangan kiri. Nak pegang apa lagi, ya? Nak ambil handphone tak dapat dah sebab kat tangan saya ni. Ini kalau nak ambil handphone kena orang lain pula, ada kudrat orang lain pula. Kan berbilang-bilang kat situ, nampak, ya? Kudrat yang sifat kudrat yang berbilang-bilang. Sebab apa? Kita makhluk, kan? Kita makhluk. Padanlah maknanya kita makhluk ni, kita sifat kita berbilang-bilang, ya. Dengan sifat yang berbilang-bilang inilah yang kita dapat meneruskan kehidupan, ya, yang Allah Ta'ala kurniakan. Sedangkan Allah SWT tak perlu. Hanya dengan satu sifat itulah
Satu sifat kudrat itulah, satu sifat mendengar itulah. Allah Ta'ala boleh mendengar semua kejadian yang berlaku di seluruh dunia. Kita boleh dekat dengan kita yang kita boleh dengar. Mungkin 10 kaki yang kita boleh dengar. Tetapi Allah dengan satu sifat kudrat. Kalau kita nak dengar yang lain, kita kena tanya orang yang lain pula. Apa yang kau dengar? Kau duduk depan tadi, contohnya kan? Apa yang kau dengar? Aku duduk belakang tak apa dengar. Nampak? Kan banyak tu sifat berbilang-bilang. Nampak? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat sama dia, sifat maha mendengar Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sifat tu saja. Semua yang berlaku setiap saat, setiap ketika di seluruh dunia, di seluruh alam ini, bukan di dunia saja, di langit, di bumi, dalam lautan, semua Allah Ta'ala dengar. Tak ada batasan. Tak terlepas satu pun. Itu nampak. Bagaimana kita nak mengesakan sifat tadi. Begitu juga sifat perbuatan. Mengesakan perbuatan. Af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama Allah dengan sifat, dengan apa dia, dengan kudrat dia, melakukan pelbagai perkara. Di sana banjir, di sini gempa bumi, di sana berperang, di sini macam-macam, semua, ikan berenang dalam lautan, itu semua dengan izin af'al Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dengan izin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Jadi itu cara kita nak mengesakan zat, nak mengesakan sifat, nak mengesakan perbuatan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu minta tolong orang. Allah Ta'ala tak boleh kata, hai jin, sekarang kau pergi tenggelamkan Yahudi ni, contoh, kan? Panggil seorang lagi jin, jin nombor 2, engkau pergi bom Israel. Tak perlu. Dengan hanya satu af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh melakukan tindakan dalam sekelip mata, dalam masa yang sama, tanpa pertolongan orang lain. Masuk akal ke tak masuk akal? Masuk akal lah, sebab dia maha berkuasa. Yang tak masuk akal, yang kitanya, yang makhluk ni lah yang memerlukan pelbagai tadi ni. Nak minta tolong orang sana buat benda ni, nak kenuri je lah kan, nak kenuri je. Ada orang siang bawang, ada orang tolong potong daging, potong sayur, ada orang tolong masak, orang ada tolong angkat barang, mesin kelapa dan sebagainya. Baru jadi gabungan perbuatan yang banyak, baru boleh jadi kenduri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu. Tak perlu. Menunjukkan apa? Nak menunjukkan dari segi hukum akalnya pun kita faham itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga boleh faham lah tu kan, sebagai itu kaitan tadi. Bagaimana kita nak mengesakan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengesakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengesakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kaitan alam tadi ni. Alam ni kita lah, termasuk bulan, bintang, langit, matahari, haiwan, tumbuhan, jin, manusia, semua tu alam. Kita lah menjadi bukti bagi esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi dalil esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya, pada af'al ataupun perbuatan. Dah 9 minit, saya kira saya kena berhenti sini rasanya. Muka surat 101. Selepas ni kita sambunglah. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Al-Imam Ad-Dusuki, iaitu law lam yakun wahidan ay bi an kanat zatuhu murakkabah. Ini kita sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Saya nak buka soalan pun takut tak sempat. Ada kuliah lain yang selepas ni? Ada Ustaz, pukul 9.15. 9.15 So jadi elok sangat saya ingat dah 9.10.
Saya berhenti di sini dulu. Nanti insya-Allah kita sambung pada muka surat 101 paragraf yang ketiga, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf, salah silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fi, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas pencerahan hari ini berkenaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita belajar tauhid ni untuk kita meyakini Allah itu ada. Masya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemerlap Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada malam ini. Seterusnya kuliah kita sebentar saja lagi, 9.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim dan Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Fikir Barzakh, insya-Allah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kuliah Gemerlap Iman selepas ini. Yang ini saya mewakili Gemerlap Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya mohon undur diri dulu, ya.